Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya, Puan Mazu, akan meneruskan kelas kita yang ditangguh. Kita akan masuk chapter 3 berkenaan dengan load dan juga dia punya karakteristik. Okey, as usual, email address, nombor phone, bilik masih lagi sama, okey? Okey, macam yang kita nampak dekat sini, macam yang kita tengok ada 3 subtopik ataupun outline under chapter 3 iaitu load estimation, ada load curve dan juga load calculation. So, kita akan go through 3 subtopik ni. Saya bahagikan kepada 2 part untuk chapter 3 ni. Okey. Load karakteristik ni dia memainkan peranan yang penting untuk apa? Untuk kita tengok atau untuk kita cari total power dan juga energy requirement dalam satu sistem tu. Jadi load karakteristik ni penting Selain daripada tu dia penting bila kita nak plan untuk install capacity of the power plant. Okay, untuk satu-satu power plant bila kita nak install bila kita nak plan untuk install dia kena tahu capacity. Jadi load karakteristik kena tahulah dia antara faktor yang paling penting untuk diambil kira. Okay, kemudian bila kita nak pilih suitable generating capacity for each unit of the plant. Okay, bila kita nak memilih generator yang size generator bersamaan mana untuk plant tu. So penting untuk kita tahu dia punya load karakteristik dia. So dekat sini kita ada mention load ialah untuk electrical power need in kilowatt atau kVA ni dekat genset tu lah generator electrical power needed in kilowatt or kVA. Demand ni apa? Power requirement sama ada dalam kVA atau kilowatt at the load average over a specified interval 15 minute or 30 minute. Okay, sometimes it given in ampere at a specific voltage level. So, ini adalah demand. Demand ni ialah power yang kita perlukan dekat user lah. So, dekat load tu ada berapa. So, kita demand lah dengan load yang kita ada. So, demand interval. Okay, demand interval ni ialah time interval spesifik untuk demand. Kita notedkan dia sebagai DI. Kebiasaannya 15 atau 30 minit. So, dia boleh dapat daripada daily demand curve ataupun load duration curve. Okay, curve ni kita akan tengok cara macam mana nak buat dia. Actually, untuk tajuk load and load karakteristik ni, tak susah pun. Dia simple sangat dan pengiraan dia very straightforward. Okay, next ialah maximum demand. Okay, the maximum load ataupun the greatest if a unit of or group of unit, okay, that occur in a period of time as specified. Okay, dia boleh jadi harian, mingguan, seasonal ataupun annual basis Then okay, connected load tu apa? Ialah sum total of the continuous rating of the all apparatus equipment connected to the system. Okay, connected load, kalau kita tengok dia punya wording pun dah faham connected load. So kalau dalam satu sistem tu segala equipment yang dekat end user yang connected dalam sistem tu kita akan panggil dia sebagai connected load. Okay, demand factor. Okay, yang ini ialah ratio maximum demand to the total load connected to the system. Okay, demand factor. So, utilization factor pula ialah ratio maximum demand kepada rated capacity of the system. Yang tadi maximum demand dia punya ratio maximum demand tu kepada total load. Kalau utilization factor pula, dia adalah maximum demand to the rated capacity of the system. Rated capacity of the system. Beza
Untuk load factor pula ialah ratio of average load, okay, average load in given interval of time to the peak during the interval. Apa itu annual load factor pula? Okay, ni ratio untuk total energy supply in a year to annual peak load multiplied by 8760. Okay, ni tetap 8760 ni. Sebab apa? Annual load. Okay. Mana datang 8760 ni kita akan tengok dalam latihan. Nanti saya tunjuk. Okay, then ada diversity factor, ada coincident maximum demand, ada coincident factor, loss factor. Jadi awak boleh baca apa itu DF, DG, CF dan juga loss factor. Okay. Ini berkenaan load and load karakteristik. Kat sini. So, kita boleh tengok load ataupun power requirement di mana sama ada di KVA ya. Of a consumer ni dia varies lah sejak ni kan. So, kalau dalam secara general dia, kita boleh tengoklah few categories. Okay. Their needs and demand are the same. Okay. So, ini ialah broad classification dia. Domestic, only lighting load, commercial load, kemudian ada lagi industrial load dan sebagainya. Okay. Okay, selain daripada tu ada lagi classification yang electrical load ni ialah berkenaan dengan billing categories. Okay. Yang ini yang bil elektrik yang kita guna tu lah. Ni bahagian distribution authorities. So dia kategori ni dia termasuk sebagai contoh residential ataupun domestic, industrial, commercial, rural, kawasan rural ataupun HT consumer dan sebagainya lah. Okay. Macam mana nak tengok ni sistem power factor Initial system KVA demand ni dia lebih appropriate dekat kilowatt lah. And load power factor sangat penting. Okay. Biasanya yang typical power factor untuk residential, commercial and industrial load macam ni. Untuk fluorescent lamp 0.6 power factor dia. Okay. Arc lamp ataupun neon sign 0.4 hingga 0.7. Untuk kipas small motor 0.5 hingga 0.8. Kalau gadget, electronic gadget tu 0.6 hingga 0.8. Kalau domestic appliance 0.6 hingga 0.7. Ini yang standard, yang typical kita guna dekat residential, commercial and industrial. Okay. Okay, macam ni domestic and residential load. Okay. Important part dekat distribution system ialah dua ni. Okay. So, dia dalam domestic dengan residential load ni biasanya akan ada lighting load, ada appliances, contoh domestic appliances dia macam water heater, washing machine dekat rumah, grinder, mixer, then TV, aircon, electronic gadget. So, duration load yang sebegini dia ada dalam few minutes, maknanya beberapa minit je ataupun beberapa jam dalam sehari. Okey. Power factor untuk load yang sebegini dia akan antara 0.5 hingga 0.7 lah, macam yang kita tengok contoh tadi kan. Okey. Macam dekat sini dia kata residential flat and bigger building. The diversity between each residence will be less. Okay. Between 1.1 to 1.15. Okay. Dia punya load factor pula untuk domestic load ni usually 0.5 ke 0.6. Okay. Ini untuk industrial. So, dia ni pun penting dekat distribution system di mana demand faktor dia antara 0.6 hingga 0.7. So, kalau heavy industry, dia
Demand factor dia maybe 0.9. Okay, load factor 0.7 kepada 0.8. Okay. Dia punya power, range power dia for various load cottage and small scale industry antara 3 hingga 20 kilowatt. Okay, medium industry contohnya macam kilang, rice mill, oil mills, workshop and etc. Okay. Saya boleh tengok kat situ 100 hingga 500 kilowatt untuk 33 kV and below. Okay. Itu lagi contoh water supply and agriculture load. Okey, kat sini dia nak protect water system di mana menggunakan pumping. Okay, ada pumping station. Normally they operate dekat off peak time and use water pump range from 10 horsepower to 50 horsepower ataupun lebih. Dia depend pada population dekat area tu. Okay. Yang tadi water supply, agricultural load. Yang ini untuk irrigation loads. Okay, boleh tengok kat sini. Untuk sensitive and important load, okay, with computer application in every area, computer load and computer control process load are often non-linear and sensitive. So, dia memerlukan close tolerance limit untuk voltage dan juga frekuensi. Voltage limit dia plus 5%, frekuensi pun plus 5% Hz, okay. Dengan unbalance dan waveform distortion dia less than 3%. So, dia required special attention while providing the distribution of electric power. Okay. Untuk load curve and load duration curve. Okay. Kita tahu consumption of electric power ataupun energy ni by any utility varies daripada masa ke semasa dalam sehari. Tak kisahlah during week, month, season or year. Okay. Contohnya macam summer fan, AC unit, cooler and etc. Is used but not during winter or cold season. Okay. Kalau macam industry, dia working during daytime will consume only lighting load during night. Okay, 10 PM to 6 AM. So, kita kena tahu situasi-situasi keadaan di industri macam mana dan mungkin season. Okay, macam contoh tadi summer fan, AC unit, cooler kan. Okay, jadi pengetahuan ni dia bergantung pada nature. Okay, kena tahulah supaya kita boleh proceed kepada distribution planning tadi. Okay. So, load characteristic tu usually kita presented as load curve and load duration curve. Okay. Contoh macam sini load curve. Okay, the load or power requirement of any concern or unit is tabulated as the amount of power required or consumed during a certain period in a day, week or a given season. Okay, load curve. Okay, contoh ni adalah graf yang kita dapat daripada load curve. Dia menunjukkan dalam unit kilowatt and duration over which it occur in descending order of load magnitude. Okay, example dia typical 11 kV line. Ada street light, residential, commercial, industrial and agriculture. So, kita tengok kat situ. Time hour per load kilowatt. Okay, 0 hingga 6 AM. 6 AM hingga 8 AM. Jadi, kat sini ada 80. Dia punya load street light 80 kilowatt. Dia punya residential waktu ni 200 kilowatt dan sebagainya. Okay, ini table yang diberi. Okay, so macam mana nak kira dia? Boleh pergi kepada YouTube ni. Saya ada bagi linknya di author juga. Boleh tengok macam mana cara kita nak kira load tadi. Okay, menggunakan table yang saya beri dalam slide ini. Okay, untuk part 1 sampai sini sahaja. Okay, saya akan continue dengan part 2. Okay,
So kita tangguh dulu kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.